Oh, menarik. Siapa nombor satu sekarang? Sheila. Sheila, Ilyas, Ayu. So, siapa yang pernah pakai quizzes sebelum ni? Ada tak? Tak pernah ya? Okay. So, quizzes ni actually kita boleh set soalan sendirilah. So, sebagai contoh kat sini, ni adalah yang kami set lah untuk Zoom. Tetapi kita boleh juga set untuk matematik ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, tak kisah whatever subject. Ataupun kita boleh ambil saja memang set soalan yang telah di-set oleh sesiapa sajalah. Kalau dia share to public, maksudnya kita boleh gunakan dia untuk kita share untuk dalam kelas kita. Tapi kebanyakannya dalam bahasa Inggeris lah. So kalau nak sendiri, kena buat soalan sendiri, set. Okey, baik. 10 orang dah settle. 11, 12 ni tengah lagi fight untuk selesaikan lah. Okey, ada dua cara. Cara pertama, kita tunggu semua orang akan habis. Tapi kalau ramai yang tak habis lagi, kita punya kelas habis on time, saya cadangkan kita sebagai host boleh set habis awal dengan cara tekan end game. So untuk sesi ni saya tunggu semua orang habis. Kalau mana-mana guru yang nak mengajar ikut time, katalah saya set masa 10 minit sahaja untuk buat quiz. Habis 10 minit, kita sebagai host boleh kontrol untuk stopkan dia punya game ni. Itu yang saya buat lah. So kita tak perlu nak tunggu sampai habis. Kalau habis setengah jam dah menunggu. So kalau kita buang masa hanya menunggu orang lain sahaja. So nanti akan jumpa ranking So kita akan tengok ranking yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya kena tekan. Lepas tu saya nak ajar lah menconteng menggunakan Zoom. Gunakan Mau jawab pendek. Teruskan. Kena jawab semua soalan tu. Jawab. Macam mana boleh buat Zoom? Sebab tadi ayah kan dah tahu kan yang anda perlukan hendak berkontrol di Zoom. Okey, Puan Ayu, quiz boleh share dekat Zoom? Boleh. Semua benda boleh share dekat Zoom. Saya dah buat. Boleh share email kita, boleh share Telegram, whatever yang keluar dekat laptop kita. Kita boleh share screen. Betul. Ada link khusus ke ataupun memang boleh share? Dah banyak dah duit. No. Kalau boleh ke orang lain Okay, sekarang ni saya tengah off audio Saya tengah off audio sebab ada suara budak bercakap. Tu cara yang penting lah sebab kalau kita mengajar, kita perlu ada konsentrasi yang tinggi. Cara dia, kita sebagai host, saya boleh kontrol untuk mute all. Itu kelebihan Zoom. Yang tak ada pada Google Meet, yang tak ada pada platform yang lain. Zoom ni ada banyak advantage lah. Cuma ada isu, orang kata isu Zoom ni hilang duit kat akaun lah. So yang tu bukan fakta dia palsu je. Sebenarnya dari segi keselamatan,
Zoom dah upgrade macam-macam sistem untuk pastikan kita punya privacy selamat. So jangan risaulah guna Zoom, okey je. Kita orang yang dekat tuition center ni, Tecian kan, Coach Baris ni, kita orang dah buat lebih 100 kelas menggunakan Zoom. Tak ada seorang pun hilang duit dekat Zoom. Tak ada hilang duit dekat laptop ataupun dekat iPhone lah. So yang tu cuma satu benda yang tak betul lah. So Singapore pun totally gunakan Zoom untuk education. So proceed je gunakan Zoom. Jangan risau-risau. Teacher Sheila, dekat participant ada mute all. Tekan mute all tu. Nampak tak? Kalau kita host, kita akan nampak tau. Kalau kita sebagai host, kita akan nampak dekat participant tu ada button mute all. Tekan button tu. Semua orang akan senyap kecuali saya. Okey dah. Semua dah selesai. Okey, Zoom ni, Zoom pula. Quizzes ni kadang-kadang dia tak akan stop kalau kita tak tekan end game. So nampak kat saya screen sebelah kanan saya ni, saya akan tekan end game, tekan end game, tekan end game ni lagi sekali. Nampak tak? Dia akan stop. Keluar ranking. So sekarang nombor 1 Cikgu Ilyas, saya tahniah. Nombor 2 Teacher Sheila, nombor 3 Cikgu Ayu lah. Okey. So yang last apa? Kita tengok siapa last. Itu yang paling penting sekali. Bila kita buat quiz secara online, kita bukan nak tengok nombor 1 je. Kita nak tengok orang yang malas, bukan malas. Dia tak prepare. Ni. Madam Jojo 2 ni cancel tau sebab dia tak buat. Coach Barim pun tak buat. Tuan Ros lah. Tapi Tuan Haji Ros ni dia masuk lambat tadi. So kita boleh kira dia orang yang last lah. Tetapi ini cara. Dan yang paling penting tengok dekat platform ni, nampak tak dekat sini ada review question. Okay, nampak tak? Semua nampak kan? Okay. Sekarang saya nak kongsikan jawapan. Bila kita nak buat discussion dengan pelajar, cara yang saya buat, saya tak ajar guna whiteboard pun. Kita mengajar mula-mula kelas terus buat quiz. Budak memang kelang kabut kan. Lama cikgu tak prepare, tak apa, buat je. So habis, katalah saya buat setengah jam quiz. Lepas habis quiz tu, kita buat discussion hanya dekat platform quiz sahaja. Okay. Cara dia macam mana? Cuba tengok, kalau saya sebagai host, dekat sini ada button dekat panel tu kan. Pergi panel, dia ada button nama dia annotate. Okay, tekan annotate tu, kita boleh menconteng. Nampak tak saya menconteng? Nampak tak? Respon dekat Zoom? Okay, saya boleh menconteng. Menconteng ni, nampak tak? Okay, nampak macam ni. Bila menconteng, ada 2 kaedah. Macam saya ada laptop touchscreen. Dia beza Tapi ramai daripada guru-guru kita, dia tak ada laptop touchscreen. Cikgu nak conteng macam mana sebab tak ada laptop touchscreen? Tak apa. Kalau tak ada laptop touchscreen, sekarang ni, saya tak guna pun saya punya pen. Ni pen saya. Saya letak kat bawah. Saya menconteng menggunakan cursor. So nanti kalau kamu jadi host, kita boleh control. Yang ni saya nak delete, saya nak clear all drawing. Okay, baik. Saya nak discuss Saya guna cursor tau, saya guna mouse ni. Berapa lama durasi sesi pembelajaran Zoom secara one-to-one? Okay, jawapannya, kalau one-to-one dia bagi unlimited. Kita bulatkan. Saya conteng guna apa? Guna cursor sahaja. So tak ada masalah. Maknanya, walaupun tak ada touchscreen, kita boleh conteng menggunakan mouse sahaja. Okay, baik. Lepas tu saya nak pergi kepada soalan kedua. Saya kena pangkah dulu. Dekat annotate tu, saya gerakkan cursor dia ke kanan. Baru saya pergi balik kat panel. Saya pergi balik tekan annotate. Dia kena buat satu-satu. Jelas tak? Okay, baik. Yang kedua. Saya nak clear, saya clearkan dulu. Bagaimana anda boleh menghilangkan bunyi kan? Saya tak nak ada orang dengar saya punya suara. Saya tekanlah tadi. Mute all. Saya bulatkan. Ni cara kita nak discuss soalan demi soalan. Faham tak yang ni? Okay, annotate dekat panel. Selepas daripada remote control. Sebelum remote control, nampak tak? So dekat Zoom ni, dia kena alert pada remote control, pada panel bawah ni. Kalau saya letak kat bawah. Lagi senang saya nak control, nampak tak? Bukan dekat share screen, dekat sebelah panel share screen tu. Dekat panel luar. Baik, saya keluarkan. Saya unmute semua sekejap.
Okay, boleh bercakap. Butang annotate tu dekat sebelah butang apa kalau panel bawah tu? Nampak tak ada bawah ni ada security, participant, new share, pause share, ada annotate. Jumpa tak? Rasa host je kot nampak benda tu. Mungkin. Kalau tak ada pada semua, mungkin ada pada host sahaja. So butang annotate tu akan berada di sebelah Yes, within berada the di sebelah panel lah. di sebelah button new share. Lebih kurang lah. Selang 2 daripada new share. Realme. Yep. Saya rasa untuk view participant, dia boleh tengok dekat screen belah atas tu, dia ada the green tu yang you are viewing Cikgu Ilmi screen. Sebelah tu ada view option. Nampak. Ada butang annotate kat situ. Sebab dia yang participant punya view dia berbeza dengan host punya view. Yep. Betul tu. Jelas, Cuma jelas. problem macam ni, kalau kita tengah mengajar kan, sekarang button tu kita boleh cuba siapa nak try, cuba conteng. Seorang try conteng dekat situ, dekat screen tu guna cursor. Nampak tak? Dah Okay, conteng. sekarang ni bila conteng kita nak mengajar ni, tetapi budak-budak ni dia nakalkan, dia conteng semua ni. So apa kita nak buat dengan benda ni? First kali tolong padam balik. Kita arahkan budak padam balik. Okey, nampak Tapi kadang-kadang bila padam balik dia still ada lagi. Depends pada budak kan, dia lupa dia conteng ke tak. Okay. Tapi kita sebagai host, kita akan ada satu button dekat more ni. Ini host dekat more tu ada satu button disable participant annotation. So kalau saya tekan yang tu, cuba conteng. Dah tak ada butang annotate dah. Nampak? Itu kita punya cara nak kontrol pelajar kita yang nakal-nakal kalau dia suka menconteng. Memang adalah saya dapat daripada cikgu-cikgu saya, dia kata, cikgu, budak ni menconteng je kerja, cakap pun tak nak dengar. So dia tak tahu ada button yang kita boleh set untuk display dia punya button menconteng. So ini untuk semua lah. Kalau ada isu-isu yang pelajar kita menconteng, first thing first, pergi kepada more, pergi kepada display button tadi. So dia settle lah kat situ. So clear Okay, baik. So ini cara lah. So bila kita bincang dengan pelajar, kita boleh terus kepada, bila saya nak masuk kepada soalan yang berikutnya, saya kena pangkah tahu dulu intake. So saya baru boleh gerakkan ke kanan. Katalah, di manakah anda boleh mengetahui maklumat durasi kelas yang sedang berjalan? Tentunya jawapan dekat mana? Dekat control panel lah. So kita gerak lagi. Mana-mana yang perlu kita bincang ni, yang perlu kita conteng, kita boleh conteng. Tak ada masalah. Okay, so ni faham tak? So yang ni saya tak nak ajar semua, nanti kita akan go through satu persatu lah. Tapi ada tak soalan-soalan yang perlu kita bincang? Ini okey tak? Saya nak tanya, tadi bila annotate tu, Okey, baik. kan cikgu kata before kita nak proceed ke slide seterusnya, Okey. dia akan macam, bila kita dah start conteng tu, dikira macam tu satu page lah. Bila kita dah start menconteng, kita nak pergi ke soalan kedua, ketiga tak boleh. Kita kena pangkah dulu kat panel annotate tu. Dah pangkah baru kita boleh gerakkan ke soalan yang seterusnya. Tapi ingatlah, Macam kita dia buat kena macam clear invisible paper lah. kita kena clear dulu. Kena clear dulu ke atas panel tu. Kalau saya host, dekat atas tu ada panel clear. Tekan clear all drawing. So kita kena buang dulu, baru kita pangkah, baru kita move kepada soalan yang berikutnya. Contohnya, apakah fungsi annotate? Apa jawapannya? Rama jawab menulis atau menconteng skrin. So siapa yang conteng? Saya boleh menconteng, pelajar juga boleh menconteng. Tetapi kalau pelajar menconteng, dia conteng ikut dia lah. Kita sebagai guru, kita kena pastikan mereka tidak menconteng. Tekan button more, display. Okay, baik. Ini faham So ni cara-cara saya kalau mengajar matematik, saya akan buat platform quizzes. Lepas tu saya tak buka langsung whiteboard. Saya hanya bincang dekat sini je. Caranya saya conteng lah, cuma dia unlimited. Sebab apa? Bila saya nak menconteng, kita kena gunakan panel annotate tu sahaja. Itu dia punya kelemahan lah. Tetapi, cuba tengok nampak tak? Saya tengah buka satu whiteboard. Nampak tak? Okay, bila saya ada whiteboard ni, saya boleh menconteng dengan lebih teratur. Contoh, saya boleh conteng Y sama dengan dy dx. Ni contoh Saya boleh conteng apa sahaja yang saya nak. Ini merupakan platform lain lah. Tetapi dengan syarat, kita mesti ada panel ataupun laptop touch screen sahaja. Siapa yang ada laptop touch screen? Kat sini. Setahu saya Cikgu Ros kan
dah beli Joy yang totally boleh gunakan lah. Sekejap. Sebelum ni macam nampak tak nampak board tu. Okey. Saya kena share baru. Nampak tak sekarang ni? Saya dah keluar daripada skrin tadi, which is tadi saya masuk kepada satu platform baru yang dinamakan sebagai Microsoft OneNote. Nampak tak? Dekat sini saya boleh buat drawing, boleh buat bentuk ni, boleh buat shape garisan. Ini untuk matematik lah. Kalau macam guru bahasa Melayu ke, guru English ke, dia boleh gunakan juga. Gunakan platform yang sama tapi dia boleh menconteng. Contohnya macam ni kan, nampak? Saya ada satu nota. Ni kan nota saya lah katakan. Nota saya sebelah kiri, saya menconteng di sebelah kanan. Ni contoh Tak ada soalan ni. Okey, baik. So apa yang saya ajar ni macam ni kan, saya boleh zoom lagi ni. Saya boleh besarkan, saya boleh zoom in, nampak? Saya boleh zoom in, saya pilih nota ni. Saya boleh zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Saya boleh menconteng terus daripada saya punya bahan pengajaran saya. Tapi ingat, ini digunakan kalau kita ada laptop touchscreen sahaja. So kalau tak nampak, saya bagi new share. Baik. So nampak tak sekarang ni? Nampak Okay. So sorry tau, saya bila saya mengajar ni saya tak ikut flow. Tadi saya gunakan quiz. So bila quiz tadi, saya menconteng menggunakan zoom terus. Betul. Kalau yang ni bila tak ada je laptop touchscreen, saya gunakan manual lah. Apa yang manual cikgu? Kita gunakan cursor untuk menulis. Boleh try, kalau saya guna cursor, saya tulislah guna cursor, tapi inilah hasil tidak berapa nak memberangsangkan. Okay, baik. Saya patah balik Saya patah balik kepada kita punya quizzes tadi. Ini cara yang pertama lah, bagaimana kita nak mengajar pelajar menggunakan platform Zoom dan juga menggunakan platform quizzes. So ada soalan tak tentang ni? Kalau tak ada soalan, saya nak masuk balik kepada slide saya. Kalau ada soalan boleh terus tanya, nanti Coach Bari akan bantu untuk menjawab. Okay. Cuma itulah saya nak buat survey. Siapa yang ada laptop touchscreen? Siapa yang ada laptop touchscreen, sila angkat tangan. Pergi dekat participant, raise hand. Madam Jojo ada, okey bagus. Ramai ni touchscreen Madam Jojo ada, ramai ada. Kalau ramai ada senang nak mengajar kan? Okeylah tu. Okey tu, Puan Syafa pun ada. iPad pun ada, okey baik. Kalau tak ada, kena guna writing pad pun boleh juga. Writing pad ni kita beli satu writing pad dekat Lazada dia jual, satu lebih aja. Kita boleh tulis dan lukis dekat writing pad. Kena sambung macam USB. Wacom. Teacher guna Wacom Saya ada Wacom ni. Siapa nak beli Wacom saya? Saya beli 400 lebih. Ada driver tapi saya tak pakai-pakai pun. Saya tak kerti nak guna. Tapi saya lebih suka gunakan laptop touchscreen. Saya beli Joy. Joy saya pun dah jahanam. Repair tak settle, tapi tak apa. Lepas tu saya tukar HP. Tapi tak apalah, bukan saya kata nak paksa beli pun. Yang penting, kalau tak ada touchscreen tu kita kena guna manual. Macam tadi saya share tadi kan, kita boleh menconteng menggunakan cursor sahaja. So nanti kita akan buat discussion macam tu. Okay, baik. Settle Okay, untuk ni dah settle. Nanti bila nak go through saya tadi guna quizzes. Kita boleh terus bincang jawapan demi jawapan menggunakan platform quizzes saja. Kalau tak ada soalan, kalau tak ada huyon tu writing pad kan tidak silap. So boleh jugalah. It's okay. Dia benda-mana asalkan kita boleh menconteng. Kita free boleh menconteng ikut kita punya rasa. So tak perlu nak pening kepala, nak tekan cursor dan sebagainya. Sebab kita dah kena upgrade satu level lah. Tapi sebenarnya kan beginner boleh lah. Tapi sebenarnya ada satu cara tau. Tak perlu pun nak conteng dekat touchscreen ataupun laptop. Kita boleh gunakan Zoom ni tetapi kita pancarkan kita punya kamera dekat whiteboard kita. Dulu saya dengan tim saya tak ada laptop touchscreen, rosak kan. Saya buka Zoom pakai phone je. Buka Zoom pakai phone. Lepas tu jangan share screen pun, kan nampak kamera. Lepas tu kamera tu kita halakan pada kita punya whiteboard.
So hala pada whiteboard, so pelajar akan nampak whiteboard kita. Cuma dia tak ada interaksi lah. Kecuali kalau budak tak ramai, kata ada 5 orang, tak bising. Boleh lah juga. Tapi dalam kes ni, pelajar kita akan bising. Kalau kita tak boleh kontrol untuk auto mute, kita tak boleh belajar sebab dengar macam-macam benda. Maknya tengah masak, ajarnya menjerit sana sini kan kat rumah, bukannya kita boleh Dia, nak paksa kan. Macam tu lah. dia boleh mute individually ya? Kita boleh host. Tapi Host pelajar tu boleh mute lah, dia tekan je lah. Dia tekan, dia akan hilangkan suara sekitar dia. Tapi kita kena beritahu. Macam kalau kita buka Google Meet, kita host tak boleh tekan mute all. So apa yang kita kena buat, okay, pelajar, perkara pertama yang kita kena buat, pelajar wajib mute all. So dia kena mute secara automatik. Seorang-seorang. Kalau tak memang bising. Itu beza Zoom dengan Google Meet. Okay. Jelas Ada soalan tak? Kalau jelas, saya nak masuk kepada discussion sikit tentang Zoom lah. Ni soalan tu sudah bincang semua. So mungkin ada yang tak faham dan sebagainya. Kalau tak faham terus tanya. Okay, baik. Saya nak buka saya punya new share ni. Saya nak buka yang ni lah. Okay, ni saya. Ni Coach Bahrain. Ni kita punya plan kita hari ni. So ni saya nak cadangkan kita tengok sekejap dekat slide. Nampak tak? Kat slide sekarang ada PowerPoint. Nampak tak? Ke saya kena new share balik? Sepatutnya kalau nak selamat bila kita move kepada platform baru, kita sebagai host kena pastikan new share tu kita tekan. Ni baru nampak. Kalau tak macam tadi kan, saya nampak skrin saya. Tetapi kita punya pelajar tak nampak pun skrin kita. Kita mengajar setengah jam. Kan ada isu yang viral. Isu dia macam ni. Lecturer tu dah mengajar setengah jam. Dia mengajar short sendiri, dia tak buka audio. So sebenarnya dia mengajar tu tak ada siapa pun dengar. So kalau boleh kena check tau. Bila nak mengajar, first tekan share screen. Yang kedua, tengok panel. Panel tu ada button mute. Jangan unmute. Jangan tekan slash. Kena buka dia punya audio tu. Lepas tu, video kita paksa budak buka. Sebab nak pastikan mereka beri komitmen sepanjang kita mengajar. Betul jelas Okay, baik. So dekat Zoom ni, langkah pertama tadi, saya cadangkan kita kena buat lebih awal. Jadual tu kita buat lebih awal. Meeting ID kena bagi lebih awal. Kalau dekat center saya bersama tim yang lain, kita dah bagi kita punya ID ni seawal 3 jam sebelum. Katalah kelas pukul 8 malam, kita dah bagi dia orang punya ID tu pukul 6 lagi. Tetapi pukul 8 nanti remind lagi sekali. Sebab kita ni mudah lupa kan. So ID tu kita bagi lebih awal. Macam tadi lah kan, saya dah bagi ID semalam lagi dah. Tapi ramai yang tak perasan, so kita remind lagi sekali. Untuk kita tengok, ni ID kita hari ni. So buka ID dan pelajar akan masuk menggunakan ID yang lebih awal. Okay, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena buat WhatsApp group. Saya cadangkan kalau saya dekat tuition, kita memang dah ada WhatsApp parents dan pelajar. Kita akan share semua info, bukan saja link, malah bahan-bahan yang nak kita ajar dalam grup Telegram dan juga grup WhatsApp. Dia bukan kedua-duanya lah. Kalau kita pilih WhatsApp, WhatsApp je. Kalau kita pilih Telegram, Telegram je. Kalau banyak sangat kan, pening sangat. Okay. Yes. Kalau dapat ID lebih awal, prepare awal lah. Okay, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau boleh, kita sebagai guru kan, saya nak cadangkan semua orang kena ada Telegram channel. Semua orang kena ada YouTube channel. Tahu sebab apa? Bukanlah kata wajib. Tetapi dalam versi terkini, kita sebagai pengajar perlu ada rujukan pada pelajar. Kalau kita ada Telegram channel, mereka boleh link dia punya info tu lebih awal. Ataupun kalau kita ada YouTube channel, contohnya kan macam ni. Saya record ni. Kalau saya record 2 jam, siapa nak tengok 2 jam kat WhatsApp? Tak boleh pun. WhatsApp hanya boleh menerima video yang berdurasi 2 minit sahaja. Telegram lama. Dia boleh ambil video kita lebih kurang sejam ataupun lebih. Tetapi lebih ringan kalau kita buka kat YouTube. Betul tak? Kita YouTube kan dan kita bagi link YouTube kepada pelajar. So YouTube tu lebih ringan berbanding dengan WhatsApp video berbanding dengan Telegram video. Okay, baik, itu nombor 3 So
So yang ketiga ni adalah cara bagaimana pelajar masuk. Perasan tak tadi bila nak masuk Zoom, dia ada satu screen tu beritahu waiting host. Saya kena tunggu dan tengok. Nama dia Haji Rosli, contoh. Dia ni confirm pelajar saya akan admit dia masuk. Tetapi kalau dia bagi nombor telefon je, tadi kan 023 tu kan, kalau ikutkan saya tak masukkan pun. Tapi saya tahulah yang masuk tu pelajar saya pun. Tapi lepas ni, pastikan pelajar kena tulis nama penuh. Nama Aidil lah, tu nama Aidil. Baru saya benarkan dia masuk ke dalam kelas saya. Itu macam kehadiran jugalah. Okay, yang keempat, kita kena pastikan guru ni share screen. Kan? Lepas tu kita kena mute all. Kenapa mute all? Sebab nak pastikan kelas terkawal. Sama juga macam kelas. Dalam kelas kita kena mengajar dalam keadaan saya seorang je mengajar. Pelajar kena senyap. Sama juga. Itulah button function dia. Kalau kita ada satu button Zoom yang kita boleh kawal suara, baiknya kita minta dia orang kawal. Macam tu. Ada soalan tak yang ni? So yang kelima, jadi yang kelima Yang kelima, semasa sesi pengajaran, guru akan berikan latihan secara online kepada pelajar. Nak share dekat mana? Share dekat Zoom chat ataupun share dekat WhatsApp ataupun Telegram. Okey, tu ada soalan, nanti coach bantu untuk respon. Okay, saya teruskan ini kalau siapa yang baru masuk tadi, ini merupakan platform dia. Ini untuk Zoom lah Zoom. Lepas tu kita boleh set jadual. Ini untuk mula kelas, new meeting. Join ni kalau pelajar nak join, masukkan ID. Ni schedule ni kalau nak buat kelas esok, kita boleh tekan button schedule untuk kita plan kelas lebih awal. ID kita boleh bagi awal lah. Okay. Ni contoh kelas yang saya buat hari esoknya contoh. So yang ni ada problem tak? Faham tak? Kalau ada problem beritahu Saya letak check ni kat atas. Okay, clear. So seterusnya, ramai yang kata, nampak tak? Kadang-kadang nampak dia orang mengajar, dia mengajar kat rumah. Dekat belakang dia, gambar pantai. Kat belakang dia nampak ada gambar macam-macam yang bukan dekat rumah. Itu nama dia virtual background. Kita boleh letakkan virtual background ni dalam bentuk apa sahaja. Dengan syarat, dekat belakang kita mesti ada kain berwarna putih dan digalakkan green screen lah warna hijau. Baru nampak jelas, nampak muka kita jelas, belakang tu ada background. Letaklah background apa pun tak kisah. Background Gunung Kinabalu ke, background dekat shopping complex ke, tak ada masalah. Orang nampak kau ni mengajar kat shopping complex lah contoh, tapi kat rumah je pun. Itu function yang dinamakan sebagai virtual background. Okay, ni gambar saya. Ni saya tak tekan video tau. Saya off video, saya copy paste gambar je. Tapi ni contoh lah. So dekat sini ada button untuk buka video. Bila kita mengajar, pastikan buka video, buka audio. Lepas tu ni manage participant. Tadi ada kata cikgu kat mana? Dinding putih boleh cikgu Sheila. Yang penting dinding lah. Kamera tu facing kepada dinding warna putih. Tak ada masalah. Okey, lepas tu yang ni urus audio. Kalau nak pastikan mereka senyap, tekan mute all. Okey, lepas tu ada share screen. Ada record. Kalau kita sebagai host ada button record kita boleh record. Kita boleh mute dan sebagainya lah. Record dan juga resume code ini boleh buat juga sebagai record. Okay, Yusma ni kata apa? Tak boleh. Kalau peserta tak boleh tukar skrin. Hanya host sahaja yang dibenarkan untuk tukar skrin. Tetapi Zoom ni bagus tau. Kita boleh pass host. Okay, tengok Tahu tak pass host tu apa? Kita boleh, saya host. Saya nak Coach Baharin mengajar lah pula. Saya penat mengajar. Saya boleh pass host dekat Coach Baharin. Boleh. Tu saya kata. Cikgu Ilyas, kita boleh jadikan sebagai host. Tengok Sekarang saya buat. Sekarang ni, saya tukar. Okay, Coach. Coach tukar host Saya nak buat demo kejap. Saya akan tukar host saya kepada Coach Baharin. Bagi dekat participant, dekat nama Coach Baharin tu ada lower hand
ada unmute, ada more. Tekan more, tekan make host. Okay, sekarang saya tukar host dah. Coach Barin, tolong tukar ataupun share apa-apa je lah. Bila saya tukar host, saya tak boleh nak share screen dah. Sekarang ni Coach Barin dia tengah share dia punya screen. Bukan saya dah. So kalau pelajar nak present, so dia present lah. Kita menilai pelajar. Kita boleh bagi markah pada mereka punya presentation lah. Kita sebagai So sekarang saya tengah buka OneNote. Sekejap tengah buka. Nampak tak OneNote sekarang? Ada matematik ni. nampak. Saya nampak. Okay, alright. So saya pass balik. Itu cara Saya rasa ada pertanyaan green screen. Green screen tu sebenarnya siapa saja boleh pakai green screen tak semestinya host. Betul. Semua. Okay, Kita boleh juga setting je. Setting ni. So macam bila sekarang pass dekat saya, okay, so saya boleh menconteng lah macam biasa. So yang ni buat dekat OneNote. Coach pakai ni kan? Pakai writing pad Tak, sekarang saya touchscreen PC. Masa tu dia pakai touchscreen pen. PC. Saya pun pakai touchscreen PC. Pen lah. Yang mana ada touchscreen PC ni dia boleh conteng terus dekat OneNote lah. Tapi yang tak ada OneNote, yang tak ada touchscreen, dia kena guna manual. Nanti saya ajar guna manual. Kita guna Jamboard dengan PowerPoint je lah. So saya pass balik host dekat Elmi Okay Coach. Mana ni? Saya guna orang kata apa? Kena study OneNote. Boleh cuba. Tak boleh betul juga. OneNote ni okay dah saya share sikit lah. So dekat OneNote kita boleh share kalau ada PDF, kita boleh buka teruslah PDF. So sebagai contoh kalau saya ada saya ada note berkaitan dengan Trigo. So ni saya note bukan Trigo. So saya pun boleh terus conteng lah. So sebagai contoh saya nak share graf sine ke. So boleh terus conteng dekat sini. So saya ada material, saya boleh conteng. Dekat PowerPoint pun boleh. So bila kita dah share screen, maksud dia kita boleh share apa saja. So kalau saya buka PowerPoint, so sekarang student nampak PowerPoint. Sekarang kalau saya buka OneNote, student nampak OneNote. So dia nampak apa saja yang kita share. Tapi kita kena prepare lah, jangan buka banyak sangat Windows, nanti pening. Kita dah prepare apa yang kita nak tunjuk. Sebagai contoh, kalau macam saya mengajar, saya akan satu OneNote, dah ada. Dan kemudian saya ada material lain lah. Macam GeoGebra ke Desmos ke whatever yang dah ready, itu saja kita aktifkan supaya kita tak kelangkut nanti. Ada pertanyaan ke? Pasal YouTube Coach, ni Cikgu Les tanya pasal YouTube, ni kita akan share satu contoh. Ada YouTube, kita boleh buka YouTube. Ada setting dia. Okay. Okay, saya tunjuk YouTube Okay, so sekarang okay, saya akan buka YouTube. Lepas tu komen. Boleh dengar ke, tak boleh dengar ke, nampak ke, tak nampak Okay, so sekarang saya tengah buka YouTube. Sekejap. Okay, kita masih dalam raya hari ke-6 So saya buka any YouTube channel. Dia Cikgu Nora, kalau buka PDF, dia kena dari effect lah, kena buang. Dia punya conteng tu. Dia auto save sebenarnya. Sekejap ada pertanyaan ni.
Okey, Yusma nak tukar host dekat partisipan. Bagi partisipan, cari nama peserta tu, pergi more, tekan make host. Mana sebenarnya YouTube ni tak buka pun. Okey. Sekejap Dia slow sikit sebab saya masuk guna PC okeylah, saya buka satu channel ni. Okay. Nampak tak video ni? Lepas tu komen dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Tak dengar. Tak dengar. Dengar. Okey, kena tak dengar kan? Tak dengar. Okey, tak dengar sebab kalau nak dengar dekat more tapi ini ada dekat host lah, dekat more share computer sound. So saya kena checkkan dia. Okey, so sekarang komen dengar tak? Untuk graf sin, so bermula daripada 0 darjah. So pada kedudukan 0, saya completekan cycle 360 darjah ataupun 2 pi, sekali lagi dia berlaku. Dan kalau saya gerakkan pada kedudukan 90 darjah, Dengar sekarang kan? cos 90 darjah adalah bersamaan dengan 0. So saya rasa ni So ada kalau saya dekat soalan gerakkan tadi. pada kedudukan 180 darjah atau Okey, so saya ingat saya tak ada apa lagi. Saya pass balik host ni dekat Elmi, boleh? Okey. Mana Elmi tak ada? Ada kat partisipan Oh tu. ni, okey, alright. Okey. Tak, saya cari yang dekat Kejap, Pus. list mana? Yang ke 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang saya dah pass host dekat Elmi. Okey, tekan yes. Okey. Ramai yang tanya ni, dekat mana nak cari? Kita tengok nanti sekejap. Saya tak habis lagi. Nampak tak dekat saya punya screen sekarang ni? Okey, dekat sini saya pilih-pilih je. Okey, dekat sini record dah settle. Okey. Kejap ni saya jawab soalan-soalan tu. Okey, dekat sini nampak tak dia ada satu record. Lepas tu kan yang paling best, siapa yang ada dekat more ni juga, dia ada display yang saya sebut tadi. Tak nak bagi budak menconteng, tekan display annotation. Tapi dalam masa yang sama, Zoom yang berbayar ni, dia boleh kita live terus dekat Facebook. Sama ada kita buat dekat Facebook personal ataupun kita buat dekat kita punya Facebook page. So kalau kita menjual, saya memang cari klien kan, saya akan buat kelas yang mana saya akan share dekat Facebook untuk dapatkan engagement pelajar. Okey, itu yang pertama. Boleh live juga kat YouTube. YouTube kita buat live, sama jugalah kita gunakan sendiri kita punya live. Baik. Itu chatting dekat sini, ada chat, kita boleh chatting. Record, kita boleh record. Okey, baik, ini. Tadi kan ramai tanya, nak masuk macam mana, kena ada waiting room. Lepas tu kena mute all dengan unclick dekat kawalan suara peserta. Okay. Ni buka audio, buka video. Okay, ni chatting Chatting ni dia boleh buat dua perkara. Satu, tanya faham tak faham. Lepas tu kita boleh guna quiz direct. Macam saya kan, saya akan buat quiz yang tak nak buat kat Quizizz. Saya buat quiz daripada soalan hanya deal atau menjawab dekat Zoom chat sahajalah. Ini penting juga. Ini share screen. Okey. Ni share screen. Okey, baik. Siapa yang nak mula Zoom, kita boleh share screen. Bila kita share screen, tekan button tu. Ada soalan? Ada soalan ke? Ya. Tak nampak button soalan tu. Sekejap Okay, ni kalau cara nak share screen lah. Ni share screen, tekan, terus tekan pastikan dekat kita punya slide tu ada panel Zoom ni. Okay. Ramai orang tak nampak panel ni. Panel ni dia sembunyi tau. Bila kita buat slide, cari panel ni.
Mesti ada panel ni kat atas. Kalau tak ada, gerakan cursor dia akan keluar. Yang sini ada participant, ada new share, ada annotate, ada more. More ni yang ada, dekat more ni, bila kita buka kita punya YouTube, ada satu button display sound ataupun computer sound. Bila kita buka YouTube, pastikan dekat more ni, kita buka button tu. Apa button dia? Display computer sound. Baru kita boleh dengarkan kita punya YouTube. Okey, ada soalan tak? Ni settle? Simple je. Yes, share computer sound. Yang tu. Okey, ni settle. Pastikan panel zoom dekat slide. Okey, so ni pelajar nak akses. Cara dia macam mana? Pelajar masuk gunakan phone. Dia tekan je dia punya link. Kalau guna phone, sebaiknya dia kena install siap-siap Zoom dalam telefon. Kalau dia install, lebih cepat nak masuk Zoom. Kalau dia tak install, boleh je guna Google Chrome. Tapi dia kadang-kadang dia pending. Dia kadang-kadang dia macam loading. Tak boleh masuk. So sebaiknya, saya cadangkan kalau pelajar gunakan phone, dia kena gunakan download dekat Play Store. Tetapi kalau gunakan laptop, tak perlu nak download, dia just cari dekat Chrome sahaja. Masukkan ID, masukkan password. Okay, ni cara nak join a meeting. Tekan kat join a meeting. Lepas tu dia masukkan dekat tu. Okay, penting okay, baik, ni kita punya session tadi. Kita ada dua version tau. Version percuma. Yang percuma ni 40 minit kalau dia bagi yang pelajar lebih daripada seorang. Seorang-seorang kalau one to one unlimited. Dia bagi kita percuma nak buat sampai esok. One to one ni tak ada masalah. Dia tak ada had masa. Dan yang paling penting kalau nak buat Zoom hanya 100 orang sahajalah. Ini kalau yang percuma. Kalau berbayar pun ada banyak version. Okay. Login. Okay. Katalah kita nak guna percuma kan. Tak ada bajet. Masa yang diberikan 40 minit. Tetapi kelas kita sejam. Apa yang saya buat dengan saya punya team, kita kena login 2 kali. Guna ID yang sama. Mula-mula pelajar akan keluar automatik selepas 40 minit. Lepas tu dia login lagi sekali. Tak ada masalah. Menggunakan ID yang sama. Okey, nak bayar. Siapa yang nak beli version berbayar, okey, dia boleh bayar lah. Harga dia $14 bersamaan dengan ada soalan ke? Coach, saya tak boleh buka chat kat sini jap. Chat saya hilang ah. Sekejap bagi baru jumpa. Ada soalan ni. Apa soalan tu? Yap. Kalau nak bagi yang percuma lah, saya pakai yang berbayar. That's why saya boleh buat sampai 2 jam. Tapi kalau tak berbayar ni 40 minit. Dia akan automatik keluar. Dekat panel tu ada masa. Dia akan remind kita. Sama juga. Saya rasa coach, kalau habis 40 minit semua orang kena, kalau habis 40 minit kita kena restart balik. Host boleh remain. Kejap. Yang ni saya tak pernah try pula. Kejap. Coach Barin, kalau kita habis 40 minit, so saya lepas Zoom, saya try 2-3 kali, saya terus beli. Semua clear. Kalau 40 minit, semua habis, masuk balik. Guna ID yang sama. Okay. Ni bawah ni harga Ni free, kalau free nama ni. Unlimited one-to-one meeting. Host dia 100 peserta. Ni free. Kalau berbayar, pelajar dia 100 pelajar. Tetapi masa dia unlimited. Kalau sesi dah mula, timer 40 saat. Yalah, dia akan start terus. Kadang-kadang nak tunggu budak masuk 10 minit tinggallah setengah jam. Tu problem lah. Tu dia kata kalau boleh, pelajar kena masuk serentak on time. Baru kelas kita boleh go through on time 40 minit. Tapi kalau saya lah, saya suka beli je. Beli RM66 ataupun $14. Kita invest sikit tapi kelas kita tu berjaya dengan lancar lah.
Okay, ada soalan tak? Kalau macam dekat center nak jadi host, boleh. Kena pakai pro lah Cikgu Sheila. Yep, kita beli. Saya beli 3. Saya punya sendiri, 2 tu saya guna untuk cikgu-cikgu saya. Dan kebanyakan cikgu saya memang belilah. Macam saya minta dia orang beli dan saya claim macam tu lah. So kita sebagai owner kena ada pengorbanan sikit. Okay, baik. Yes, dia counted bila kita buka Zoom je, dia terus automatic counted. Beli bukan per ID, Cikgu Adib. Kita beli sekali je. Nak pakai beratus kali ID pun tak ada masalah. Kita beli sekali je, sebulan. Harga sebulan RM66. Kita boleh buat beratus-ratus kali Zoom meeting. Okay, ada soalan tak? Dia auto renew Saya kali kedua dia auto potong tau. So saya kena call bank untuk off kan cepat-cepat lah kalau tak guna. Tapi sepanjang 2-3 bulan saya guna. So saya guna je lah. Tapi dekat auto payment sebab saya gunakan kad kredit. Yang bayar akan jadi host. Ya betul tu. Tapi kalau kita bayar, boleh pass host pada tim kita. Boleh sharing duit. Tak ada masalah. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan tanya. Okay, lepas ni kita guna Google Meet boleh? Ni kita keluar ramai-ramai. Kejap lagi kita nak test guna Google Meet. Itulah saya tak jumpa lagi disable tu. Tak ada cikgu dekat billing. Dekat billing information. Saya kena pergi cepat-cepat. Saya tak perasan saya punya tu habis bila. Tiba-tiba nampak ada pemotongan. Tak apalah, memang nak guna pun untuk pemotongan. Cuma untuk bulan 7-8 nanti kena ready untuk disable lah kan payment tu. Okay cikgu, saya nak share something kat sini. Untuk yang share audio YouTube tu. Dekat share screen tu, actually kita boleh tak perlu nak pergi dekat more tu, dekat share screen tu. Kalau kat tepi tu kita nampak ada butang share audio. Dekat kan ada share screen, whiteboard kat situ kan, hanya tekan dekat situ je. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, masa kat butang home tu mula-mula tu yang ada meeting, join, dengan bawah tu ada tepi tu ada share kan. Kat bawah tu ada, kita tekan more kat bawah yang share tu, kat situ ada share computer audio. Jadi kalau dekat saya ni, bila kita tekan share screen, dia ada kat advance. Tekan advance, tekan music or computer sound only. Boleh juga. Kat situ ada. Dekat tak file payah tu pergi boleh dekat juga. more lah. Dia mana-mana lah. Dekat dua button. depan pun ada. Cuma kadang-kadang kalau kita nak terus share, kadang-kadang tak perasan button yang ada kat sini kan. Tapi tak apalah. Mana kalau nak share sound tu sama ada kat advance punya setting ataupun terus pergi dekat more tadi. Mana-mana boleh. Yang penting kena setting. Okey tak? Ada soalan lain tak? Ni je habis dah kita punya slide untuk Zoom. Kalau okey, kita lagi 50 minit. Kita nak cuba Google Meet punya version. Kita belajar dia punya features lah. Okey jap, Cikgu Adib. Change host sama je. Cikgu Adib, kalau nak tukar host, kita gunakan ID yang sama. Kita cuma tukar orang je, pass button je. Dia yang paling best, kita dah try tau. Saya tukar pada Coach Baharin. Coach Baharin akan tukar kepada Cikgu Ilyas. Dia boleh tukar-tukar, tetapi ada problem. Bila kita main tukar-tukar button macam tu, dia punya share screen akan lari. So bahayalah sebab saya host awal. Maknanya saya bagi kat Teacher. Teacher kena bagi dekat saya dulu. Saya main host. Saya bagi pula kat Cikgu Adib. Cikgu Adib bagi pula kat saya. Siapa nak try share dia punya screen? Siapa yang Cikgu Adib ada boleh nak share tak dekat screen? Cuba saya tukar kepada host boleh? Cikgu Adib. Ada tak bahan nak share? Apa-apa je lah. Mungkin nak share kalau boleh saya tukar host kejap, nak try. Feel macam mana cara nak tukar host tu. Boleh Cikgu Adib? Boleh Okay, sekarang ni saya akan tukar Cikgu Adib kepada host. Dia akan jadi host kita kejap.
Cikgu Adib pergi kepada more, pergi participant, cari nama Cikgu Adib, pergi more ni, saya tukar make host. Okay, sekarang ni Cikgu Adib host. Boleh cakap Cikgu Adib? Cuba share YouTube, lagu raya ke? Raya lagi 7 hari baru 7 hari ni. Tak share screen lagi kan? Dah lah. Pergi new share, pergi dekat panel. Pergi new share. Panel. Jumpa tak panel? Kena gerakkan cursor, dia sembunyi tu kadang. Jumpa tak? Share screen New share, lepas tu carilah. Mungkin New cari share yang di Google mana? Chrome tu. Ni live on YouTube, live on Facebook. Apa-apalah nak share, tak apa. Share screen. This Nampak share screen. Okay. Okay. Sekarang ni saya nampak skrin saya lagi. Nampak? Ni baru tukar lah. Okay, sekarang Cikgu Adib tengah buka dia punya Canva Canvas. Canva.com. Cuba buka YouTube. Ni live. Cuba tengok. Dengar tak sound dia? Tadi cikgu nampak tak? Dekat share screen tu ada advance. Boleh tekan music share tu. Cuba tekan. Nak dengar ada suara tak? Sebelum ni saya buka YouTube tak ada pun suara. Budak ni kenapa tak dengar suara? Tak ada setting kan? Phone audio setting kan tadi? Dekat more lah. Boleh juga. Display. Jumpa kan? Tekan yang tu. Mana kata turn on sound tu? Share computer sound. Jumpa. Okay. Sekarang kena pilih satu video dulu. Dengar. Okay. Good. Okay. So pilih lah. So kalau kita nak mengajar kan. Saya kalau mengajar, kita boleh buka audio juga, video. So tekan video, saya pernah buat lah kan. Kita share Cikgu Cemerlang punya skill mengajar. Kita buka setengah jam. Buka dulu. Kita belajar sama-sama dengan budak-budak. Lepas tu kita mengajar macam biasa balik. So itu juga cara lah bagaimana kita nak mengajar budak dengan YouTube orang lain. Dengan video orang lain pun dibenarkan. Okay. So sekarang ni Cikgu Adib pergi balik participant, pass balik kat saya. Pas balik participant. Dia punya sebab dia bergerak dia punya apa ni? Ribbon ni. Lepas ni saya nak kita akan end meeting, kita masuk Google Meet Okay, saya nak share. Zoom is the best platform untuk mengajar. Itu yang saya boleh kata. Kenapa? Sebab kita boleh mute, kita boleh sound, kita boleh control semua benda. Kalau kita buat dekat Teams sama macam Zoom. Cuma beza dia Teams ni kena ada email personal dekat Microsoft. And then kalau cikgu-cikgu sekolah dia ada MOE punya email. Mara pun ada dia punya email. Tetapi untuk orang-orang yang kebiasaan ni dia kena beli lah dia punya Microsoft 365 tu. So yang tu kena ada cost. Dan lagi satu Teams ni platform dia lebih kurang Zoom tetapi dia berat berbanding dengan Zoom. Kalau masuk kampung-kampung line dia susah nak connect lah. So bagi saya Zoom dengan Teams, Zoom is the best. Okay. Tapi tiba-tiba lah kalau hujan lebat. Kalau hujan lebat kadang-kadang Zoom ni ada problem. So kalau ada problem kan, apa yang kita boleh buat? Takkan nak tawakal je kan? Tak boleh juga kan? So kita kena tukar kepada platform Google Meet. Okay, dulu Google Meet kena bayar tau. Tapi atas mungkin demand ataupun dia nak compete dengan Zoom, sekarang ni Google Meet free je. Tahu tak? Dulu kita kena buat G Suite. Dia bagi kita free 2 minggu je. Tapi sekarang ni dia dah open access Google Meet free. Ke sekarang dah bayar Coach? Free. Masih free lagi, dia open lagi sampai sekarang pun. Sekarang ni dia bagi sampai ujung tahun. Sampai ujung tahun lah, tahun depan baru bayar. So yang ni Google Meet. Mana-mana yang problem dengan Zoom, buatlah Google Meet. Ini cara dia. Saya go through kejap, betul kita buka
Untuk Google Meet sama je. Dia beza dia. Kalau saya buka Google Meet, saya tak suka Google Meet ni gunakan ID. Kita bagi link je. Kita bagi link. Ni cara dia boleh baca Saya tak nak, okey macam ni. Cari dekat Google Chrome, Google Meet. Lepas tu dia keluar lah. Tapi cari yang Meet Google ni. Tekan Meet Google. Nanti dia keluar kat sini. Start a meeting. Tekan Start a meeting. Nanti dia keluar dekat sini. Satu link tau. Okay, tekan link ni. Copy paste link ni. Kita kena share link ni dekat WhatsApp group ataupun Telegram group. Lepas tu kita kena tekan Cikgu join. tak share cikgu. Ha? Cikgu tak share. Cikgu tak share screen sekarang. Tak share screen je. Masih kita lagi tak dokumen nampak. punya Masih Zat. dokumen punya PDF. Sini kot. oh, dia takkan buka apa yang ada kat Nampak tak? skrin kita. Dia akan stick Dia to kena satu sentiasa window new je. share. Kita Ni nampak, sentiasa new share. Ni nampak tak? Sekarang nampak Okey. Nampak tak yang Meet ni? Okey, saya ulang semula Untuk Google Meet, dia kena tekan Google Meet. Lepas tu ni dia punya platform lah. Okey. Ni untuk audio dia, ni untuk video Lepas tu dekat sini dia akan nampak meeting ready. Nampak tak? Slide PDF. Kejap. Dia bila kita tukar-tukar host ni, dia akan jadi macam tu. Kejap Sekarang nampak tak? Nampak. Oh, nampak Okey, satu. Okey So, kita ulang semula lah kat sini. Okey, semula So, yang pertama sekali tadi kita cari Google Meet. Dah jumpa Google Meet, kita akan dapat Meet Google ni, tekan. Lepas tu tekan Start a Meeting Tekan Start a Meeting. Lepas tu kita akan dapat satu platform macam ni. Okay. So kita nak share ni. Kita punya link pada kita punya peserta kan. Kita akan tekan yang tu. Tekan yang atas tu. Okay, yang atas tu. Ni link ni. So copy paste link ni baru kita boleh share. Kat WhatsApp ataupun dekat Telegram. Okay. So lepas tu, jangan tekan present Walaupun kita host, tolong jangan tekan present. Kalau tekan present, nanti hilang button dia. Tekan join now. Lepas tekan join now, dekat sini kita nak mengajar tekan video, tekan audio. Okay. Lepas tu kita masuk kat sini platform dia. Okay. Bila nak share screen, nampak tak dekat sini present now. Baru tekan present now. Lepas tu dia ada button chat. Okay. Sama juga macam Zoom. Lepas tu tekan present now. Kita sebagai host kena tekanlah present now. Tekan dekat sini. Tekan application window pun boleh. Okay, tekan share. Lepas tu kita akan nampaklah kita punya presentation. Cuma dekat sini problem tau. Kalau tekan present, dia tak keluar button chat. Tu yang problem tu. Dia tak user friendly macam Zoom. Kalau Zoom, bila saya tekan presentation, saya akan nampak kat sebelah kanan ni. Tapi kalau Google Meet, saya cuba cari juga Zoom tu, setting tu boleh. Tapi saya kena keluar kepada yang asal. So dia agak limited lah. Itu je kelemahannya. Lepas tu dia tak ada mute all. Ada soalan ni. Tak boleh conteng. Saya tak sure tapi tak boleh conteng lah. Cuma kita boleh share. Saya pernah buat dengan Cikgu Ilyas. Walaupun saya yang mengajar, dia boleh tukar host. Maksudnya nanti Cikgu Ilyas kena minta kat saya permission untuk dia share dia punya screen. Boleh. Itu tak ada masalah. Okay. Itu kelemahan-kelemahan lah. Dia free kan. Tapi dia kurang mantap macam Zoom lah. Okay. Kejap kita akan off. Kita nak masuk. Ni panel share screen. Lepas tu nak habiskan, tekan ni lah. Habis.
End meeting. Okey. Pelajar nak masuk senang je. Tekan link yang kita bagi. Guna laptop tekan link. Okey. Yang penting internet stable. Okey, nak test tak? Gunakan Google Meet. Okey, tak apa. Kita cuba. Sebab saya memang kelas saya lebih kurang dalam sehari tu kadang-kadang 2-3 jam kan. Memang kebanyakan memang saya gunakan Zoom. Saya jarang guna Google Meet kecuali terpaksa. Sebenarnya tak best. Panel dia tak user friendly macam Zoom kan. Okey, baik. Okey, kalau nak tengok macam mana, first thing first, saya akan kita cuba buka dua-dua serentak. Kita buka Zoom, kita buka juga Google Meet. Boleh ke tak boleh saya tak sure. Kalau sebelum ni saya kita tengok sekarang ni saya nak pergi kepada okey. Saya pangkar ni semua ni, saya pangkar jap. Okey, nampak tak saya punya skrin? Langkah pertama saya kena cari Google Meet. Google Meet. Okay, Google search. Okay, nampak tak kat sini? Kita pilih yang mana ni? Kita pilih yang Meet Google Okay. Nampak tak kat sini? Start a meeting. Saya tekan start a meeting. Ada soalan ke? Tekan link je tak apa. Okay, sekarang ni kamera fail sebab saya tengah buka Zoom. Okay, tak apa. So dekat sini nampak tak? Saya tekan dia punya ID ni. Okay, saya copy ID ni. Sekarang ni saya nak okay. Nampak tak? Link tu tak boleh tekan tu. Saya buka kat WhatsApp sekejap. So sekarang ni kita kena end meeting dekat Zoom. Boleh tak? Okay, jom. Kita kena end meeting dekat Zoom sebab dia tak boleh buka serentak sebenarnya. Okay, saya end Jumpa semua dekat Google Meet. Jumpa dekat Google Meet.